Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadu Allah 'alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Suratul Ahzab, yang bermaksud dan tatkala orang-orang yang beriman melihat kedatangan bala tentera Ahzab, tentera bersekutu, gabungan di antara kabilah-kabilah Arab dengan dukungan orang-orang Yahudi di kalangan pemimpin masyarakat dan agama Yahudi, menubuhkan bala tentera Ahzab datang mengepung Madinah untuk menghancurkan Islam dan menumbangkan negaranya. Tatkala orang-orang yang beriman melihat kedatangan bala tentera Ahzab, mereka berkata, inilah dia janji Allah dan Rasulnya. Sungguh benar Allah dan Rasulnya tidaklah menambahkan kepada mereka malaikat keimanan yang lebih kuat dan Islam yang lebih teguh di kalangan orang-orang yang beriman itu. Ada pahlawan-pahlawan yang benar janji mereka kepada Allah, berjanji untuk mempertahankan Islam dan umatnya. Ada kalangan mereka yang telah gugur syahid, dan ada kalangan mereka yang menunggu giliran bersedia untuk syahid. Dan mereka tidak sekali-kali mengubah janji mereka kepada Allah. Yang dihormati saudara pengurusi, yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Sabu, Timbalan Presiden PAS, Al-Fadhil Datuk Tuan Ibrahim Tuaman, Ketua Penerangan PAS Pusat, seluruh pemimpin-pemimpin PAS, rakan-rakan Pakatan Rakyat, saudara-saudari yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kita masih lagi berada dalam suasana menyambut hari raya dan menunggu satu lagi hari raya. Kita menyambut hari raya bersempena dengan ibadat puasa, salah satu rukun Islam, dan akan menyambut hari raya berikutnya bersempena dengan hari raya haji,
sempurna ibadat haji yang juga rukun Islam. Setiap kali hari raya, seluruh umat Islam bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, memulia dan mengagungkannya. Dan di samping bertakbir, mereka mengulangi wa hazamal ahzab wahda, dan Allah membinasakan pada tentera Ahzab dalam keesaannya. Apa dia Ahzab? Dan mengapa perlunya kita mengulangi tiap-tiap hari raya sepanjang zaman? Ahzab ialah barisan bersekutu yang digabungkan oleh para ulama ahli kitab yang dikenali dengan golongan ahli kitab. Mereka yang tahu kitab yang diturunkan kepada Rasul yang terdahulu, menceritakan kedatangan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa rahmat kepada seluruh manusia. Bukan sahaja mereka mengetahui tentang kedatangannya, bahkan mereka juga mengetahui tanda-tanda yang ada pada wajahnya dan mengetahui perjuangannya, mengetahui bagaimana Rasul akhir zaman ini akan dihalau oleh kaum bangsanya sendiri, keluarganya sendiri, dan melakukan hijrah. Tiap-tiap orang Nabi Bani Israel memberitahu kisah ini. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun bihi wa la tansurunna. Dan ingatlah apabila para nabi di kalangan umat yang terdahulu meminta janji kepada pengikut-pengikut mereka. Apabila tiba seorang Rasul yang akan datang di akhir zaman, mereka berjanji untuk beriman dengan Rasul ini, membantu perjuangannya. Inilah ilmu yang ada dalam kalangan golongan ahli kitab Yahudi dan Kristen. Ringkas ceritanya, ulama-ulama ahli kitab melalui pengembara mereka menemui bumi Madinah, bumi yang berkat, yang subur, di tengah padang pasir yang kering kontang, yang tandus. Mereka merasakan itulah negeri tempat hijrahnya Rasul akhir zaman. Maka mereka berkampung di situ. Golongan Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah berhimpun di Yathrib, nama sebelum nama Madinah. Mereka berkumpul untuk menunggu kedatangan Rasul akhir zaman, sehingga memakan beberapa generasi. Ulama-ulama mereka mengajar, berceramah, memberitahu bila tiba Rasul ini kita mesti membantu dan menolongnya. Apabila Rasulullah SAW dilahirkan di kalangan bangsa Arab, ini pilihan Allah.
Rasul bukan pilihan manusia. Rasul bukan macam raja, macam presiden, macam Perdana Menteri, dipilih oleh orang ramai, dipilih oleh rakyat. Rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bila Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, setelah masyarakat Mekah menolak Nabi Muhammad SAW untuk mendirikan pemerintahan yang adil untuk seluruh manusia, kerana mereka menganggap pemerintahan ini akan menghalang kemahuan hawa nafsu mereka yang haram, maka terpaksalah berhijrah ke Madinah dan diterima oleh penduduk Madinah, kalangan Arab Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini menerima Nabi Muhammad SAW kerana mereka mendengar cerita dan maklumat daripada pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Malangnya hanya segelintir sahaja pemimpin agama Yahudi yang beriman, yang mengikut. Sebahagiannya tidak beriman dan tidak mengikut, kerana mereka tak puas hati Rasul yang dilantik oleh Tuhan dari kalangan bangsa Arab, bukan kalangan bangsa Yahudi. Kerana fanatik kaum, mereka menolak kerasulan ini. Namun demikian, oleh kerana masyarakat Yahudi berpecah sesama mereka, mereka tidak kuat. Mereka menerima kepimpinan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan mereka tidak menganut Islam. Mereka dilayan dengan adil, diberi hak untuk menjadi rakyat, menganut agama, bebas mengikut upacara dan ajaran agama mereka tanpa gangguan. Mereka boleh hidup bermasyarakat, bergaul dengan adil. Apabila mereka melihat keadilan yang ditunjukkan oleh pemerintahan itu diterima oleh masyarakat, ada yang menganut Islam dan ada yang tak menganut Islam, tetapi mereka lebih rela dengan pemerintahan. Pemimpin dan ahli agama Yahudi ini menganggap ini satu ancaman kepada kedudukan mereka di dalam masyarakat. Lalu mereka menghantar wakil pergi ke Mekah, bertemu dengan pemimpin Arab. Mereka ini bukan sebarangan di kalangan keluarga Nabi SAW, termasuklah Abu Sufyan. Sebelum masuk Islam, Abu Sufyan adalah bapa mertua Rasulullah SAW. Mereka datang ke Mekah, meminta pemimpin Mekah supaya mengadakan pakatan dengan kabilah-kabilah Arab yang lain, Bani Bakar dan lain-lain kabilah bergabung untuk membentuk satu barisan tentera bersekutu yang besar, yang kuat, untuk menghancurkan Islam, Rasulnya, dan menjatuhkan negaranya. Oleh kerana mereka adalah golongan ulama ahli kitab, maka pemimpin Mekah bertanya kepada mereka, oleh kerana kamu adalah golongan ahli kitab yang tahu kitab, kami ingin penjelasan daripada kamu. Adakah Muhammad ini Rasul? Perjuangan dia benar ataupun dia salah, dia sesat? Golongan ahli kitab yang tahu, yang berilmu ini sanggup menyatakan Muhammad adalah pembawa ajaran sesat.
Kamulah yang betul. Allah mendedahkan perbualan mereka. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yaquluna lil-jibt yu'minuna bil-jibt wat-taghut wa yaquluna lil-ladhina kafaru haula ahda min alladhina amanu sabila ulaika alladhina yal'anuhum wa man yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Surah An-Nisa. Yang bermaksud, adakah kamu tidak tahu satu kumpulan yang diberi kepada mereka ilmu berkenaan kitab, tiba-tiba mereka beriman kepada kumpulan yang sesat, yang jahil, yang bebal, yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dan pemimpin-pemimpin yang melampaui batas, yang zalim, dan mereka sanggup berkata kepada pemimpin-pemimpin yang zalim dan sesat itu, kamu adalah yang lebih benar daripada orang-orang yang beriman, yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah orang yang dilaknat, dikutuk oleh Allah. Dan sesiapa yang dikutuk oleh Allah, maka tiada lagi penolong baginya. Akhirnya mereka berjaya menubuhkan barisan tentera Ahzab, gabungan kabilah-kabilah Arab yang besar jumlahnya, dianggarkan 10.000 bala tentera yang lengkap dengan senjata. Lalu mereka bergerak untuk menyerang Madinah dan menghancurkan Rasul, negara dan masyarakat. Maklumat kedatangan mereka diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bermesyuarat dengan sahabat-sahabatnya untuk mengatasi musuh yang besar. Jumlahnya lebih besar daripada penduduk Madinah sendiri. Penduduk Madinah di masa itu yang beriman tak sampai 10.000. Campur lelaki, perempuan, kanak-kanak, yang sehat, yang uzur, yang buta, yang tempang, yang cacat, tak sampai 10.000. Sedangkan jumlah mereka 10.000 lengkap dengan bala tentera. Nabi bermesyuarat bagaimana nak menghadapi musuh yang lebih besar ini. Akhirnya seorang sahabat yang bernama Salmanul Farisi radhiyallahu anhu, sahabat asal dari Parsi, Iran, mencadangkan Rasulullah, wahai Rasulullah, menjadi kebiasaan kami orang-orang Parsi. Parsi ialah negara yang dianggap bertamadun di zaman itu, sama dengan Rom. Bila menghadapi musuh yang lebih besar, kami mengambil langkah berkubu pertahanan dengan menggali parit. Parit yang tidak boleh dilalui oleh musuh sebagai benteng pertahanan. Maka Nabi SAW menerima cadangan ini. Lalu mereka menggali parit secara gotong royong, termasuk melibatkan Nabi SAW menggali parit. Di masa menggali parit itu, Nabi memberitahu Allah menyatakan bahawa kuasa Islam akan berjaya menumbangkan Parsi dan Rom, dua kuasa besar dunia, untuk memberi semangat kepada para sahabatnya. Mereka berjaya menggali parit sebelum kedatangan bala tentera bersekutu Ahzab. Bila bala tentera ini datang, mereka gagal untuk menembusi pertahanan Madinah. Walaupun demikian, Madinah dikepung dari segenap penjuru, menyebabkan penduduknya dalam ketakutan.
Allah menggambarkan ujian ini dalam suratul Ahzab. Satu surah Al-Quran dan juga suratul Ahzab. Surah yang mengisahkan peristiwa ini. Firman Allah Ta'ala, "Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi az-zununa hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida wa idh yaqulul munafiqun والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا." Surah Al-Ahzab. Saya boleh rujuk Quran Surah Al-Ahzab. Ada ayat ini yang bermaksud, ingatlah ketika musuh datang dari arah atas dan bawah untuk menyerang kamu, sehingga kalangan penduduk Madinah ada yang berada dalam ketakutan. Ada kalangan mereka yang hampir pitam sehingga terbeliak mata, menenggelamkan mata hitam kerana ketakutan. Ada kalangan mereka yang kemung sehingga hampir menjeluakkan jantung kalkot. Di sana orang-orang beriman digoncang dengan sehebat-hebatnya. Mereka diuji oleh Allah. Dan berkatalah orang-orang munafik, orang yang berpura-pura beriman mengikut Nabi ketika Islam dalam keadaan masih kuat, lilihan menang. Bila mereka melihat ancaman ini, golongan munafik dan golongan yang lemah iman berkata, tiadalah janji Muhammad dan janji Allah Islam akan menang, hanya tipu daya saja. Bagaimana Islam boleh berjaya dalam keadaan begini? Sudah ketakutan. Ada yang terbeliak mata hampir pitam, ada yang mengeluarkan jantung hampir ke halqum kerana ketakutan. Hampir jantung nak keluar malam pun takut. Bagaimana nak menjatuhkan dua kuasa besar, Parsi dan Rom? Akhirnya berlakulah pertolongan Allah apabila pemimpin Ahzab berpercaya, tidak mempercayai di antara satu sama lain, hanya menyebabkan mereka dalam keadaan lemah. Datangnya pertolongan Allah, tiupan angin yang menyejukkan, lalu mereka berundur daripada mengepung Madinah. Inilah pertolongan Ahzab yang berlaku dalam sejarah Islam. Pertolongan Allah dalam keesaannya, satu kisah yang benar. Mengapa orang Islam menyebut Wahzam al-Ahzab? Tiada tahu. Kerana peristiwa ini akan berulang. Umat Islam akan menghadapi cabaran. Apabila mereka menegakkan yang adil, yang baik, mereka akan berdepan dengan tentangan seluruh pemerintahan yang zalim, yang mengarut dalam dunia. Sejarah membuktikan kejatuhan kerajaan Islam tahun 1924 setelah wilayah-wilayah Islam dijajah oleh kuasa barat dari berbagai puak, termasuk di rantau Asia Tenggara ini, termasuk di negara Arab, dan bagaimana berlakunya perjanjian Sykes-Picot di antara British, Perancis dan kuasa-kuasa Eropah. Dengan jatuhnya kerajaan Utsmaniyah, mereka membahagi-bahagikan wilayah Asia Barat kepada penjajahan British, Perancis, Itali dan sebagainya. Seks
menteri luar British, Biko menteri luar Perancis, Sykes-Picot. Perjanjian Betawi di antara Belanda dan British selepas mereka mengambil alih Portugis yang sudah lemah, mereka membahagikan wilayah-wilayah Asia Tenggara kepada Belanda dan British. Ini Pakatan Ahzab yang berterusan dan berpanjangan, sebagai Pakatan Ahzab yang berlaku di zaman Nabi SAW. Kalau Pakatan Ahzab zaman Nabi bukan saja menggabungkan kumpulan yang asing daripada orang Islam, Yahudi, mereka berjaya menarik sama orang Arab sendiri yang menyokong perjuangan mereka. Dan inilah yang berlaku dalam negeri jajahan yang dimiliki oleh umat Islam, termasuk di negeri Asia Tengah. Pembahagian wilayah di antara Soviet Union dengan China Komunis. Sikap kumpulan Islam bermusuh dengan semua penjajah. Islam menentang komunis, Islam menentang Barat yang menjajah, menentang semua penjajah. Ini sikap kumpulan Islam. Dan kita tidak ada tolak ansur dalam masalah ini. Dan kita ikhlas dalam perjuangan ini. Perjuangan menentang penjajah di rantau Asia Tenggara, menghadapi pakatan di antara Belanda dan British, melalui syarikat Hindia Belanda dan syarikat Hindia British, membawa kepada penubuhan Partai Syarikat Islam di Indonesia tahun 1908. Perjuangan politik secara moden di rantau Asia Tenggara bukan bermula dengan UMNO, bukan bermula dengan Soekarno di Indonesia, bermula dengan Partai Syarikat Islam. Penentangan secara persenjataan bermula sejak tahun 1511 kedatangan Portugis di Melaka. Inilah startnya perjuangan kemerdekaan. Bukan perjuangan kemerdekaan bermula dengan tahun 46 penubuhan UMNO. Jangan dinafikan sejarah ini. Sepatutnya adik-adik sejarah jangan tutup fakta yang nyata dan tepat. Partai Syarikat Islam yang ditubuhkan di tanah Melayu diharamkan oleh British. Pemimpin-pemimpinnya dibuang negeri. Yang menyokongnya ada yang dihukum gantung, dibuang ke pulau, dibuang ke Mekah pun ada, untuk menipu orang Islam. Namun perjuangan kemerdekaan tidak boleh dipadamkan, tak boleh dihapuskan. Semangat umat tidak boleh dibatalkan. Dan perjuangan berterusan. Dan kita perlu sedar bahawa kemerdekaan mengikut Islam bukan kemerdekaan zahir sahaja, termasuk kemerdekaan pemikiran. Manusia tidak merdeka dalam arti kata yang sebenar selagi wujudnya perhambaan di kalangan sesama manusia sendiri. Pemerintahan yang zalim, pemerintahan yang menipu, termasuk pemerintahan di kalangan bangsa sendiri, bukan mesti pemerintahan asing. Inilah perjuangan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bukan saja menentang Parsi dan Rom, kuasa besar dunia, sebelumnya menentang pemimpin-pemimpin bangsa Arab yang sebangsa dengan Nabi, yang memerintah dengan zalim, kejam, rasuah dan menipu. Inilah perjuangan yang diajak oleh Islam. Kita perlu menyadari perjuangan kemerdekaan belum selesai. Walaupun penjajah asing Inggris sudah balik, Belanda sudah tidak ada di rantau ini, tetapi pemikiran dia, amalan dia, kejahatan dia masih wujud. Yang dilangsungkan melalui pelaksanaan yang diatur dengan begitu rupa. Snok Ohronji, orang tadi Belanda yang terkenal, yang berkhidmat di Indonesia,
membuat kajian bahawa dunia barat jangan bimbang sekiranya orang Islam hanya duduk di masjid, mengerjakan haji, berpuasa Ramadan. Apa yang dibimbangi ialah tren politik yang dibangkitkan oleh para ulama Islam untuk merubah suatu pemerintahan yang tidak menyenangkan dunia barat. Ini yang perlu diatur. Lord Cromer, Governor British di Mesir dan Sudan, membuat kenyataan bahawa kemerdekaan lambat laun diberi kerana semangat nasionalisme yang tercetus di tanah jajahan tidak boleh dibendung. Perlu diketahui nasionalisme adalah satu perasaan, bukan satu ideologi yang istiqamah, satu ideologi yang konsisten. Nasionalisme adalah perasaan yang boleh bertukar seorang itu jadi kapitalis, jadi komunis, jadi apa saja. Nasionalisme tidak kasar, dia menentang penjajah. Tetapi apa yang perlu diisi ke dalam nasionalisme ini? Suatu ideologi yang boleh melangsungkan agenda barat, yang boleh melangsungkan agenda penjajahan. Inilah penjajahan yang masih kita hadapi pada hari ini. PAS menganggap perjuangan kemerdekaan belum selesai. Walaupun penjajah British sudah balik, sudah tak ada lagi, tetapi pemikiran kita masih dijajah. Dalam masa yang sama, PAS menerima hakikat masyarakat majmuk yang ada di Malaysia. Kaum Cina, kaum India yang bukan Islam yang ada di negara ini adalah mangsa penjajahan. Mereka diangkut oleh penjajah, datang ke sini, jadi pekerja di estate, pekerja di lombong, berkhidmat untuk penjajah. Bukan saja penjajah memperhambakan orang Melayu, mereka memperhambakan orang India, memperhambakan orang India di estate, memperhambakan orang Cina di lombong. Hanya segelintir saja orang Melayu yang senang, segelintir saja orang India yang senang, segelintir saja orang Cina yang senang. Bakinya adalah diperhambakan oleh penjajah. Mereka menetap di sini dan Islam mengajar kita wajib menerima masyarakat majmuk yang datang di negara kita. Inilah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah agama rahmat kepada seluruh manusia. Walaupun kita mengajar orang masuk Islam, kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Islam mewajibkan kita menunjukkan adil kepada masyarakat majmuk. Inilah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mendirikan negara di Al-Madinatul Munawwarah. Nabi telah mengadakan persepahaman dengan orang-orang Yahudi yang tidak melampau, orang Kristian tidak melampau, orang Arab yang tidak melampau, yang bukan Islam. Mereka diajak bersepahaman untuk mewujudkan sebuah negara yang adil untuk semua, yang tak ada rasuah, yang pemimpinnya tak menipu, pemimpinnya bertanggungjawab, memerintah selagi dia mampu memerintah. Kalau tak mampu memerintah, ganti dengan orang lain. Nabi kita Muhammad SAW mengajar ketika memerintah negara, alal mar'i as-sam'u wa ta'a ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin la sam'a wa ta'a. Kepada seseorang pemimpin didengar dan ditaat selagi dia tidak suruh dalam perkara maksiat dan jahat. Bila dia memerintah secara maksiat dan jahat, maka kita tak wajib taat kepada pemimpin yang macam ini. Pilih yang lain. Bila Abu Bakar dilantik menjadi khalifah selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar menegaskan dalam ucapannya, ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulah fa idza asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li alaikum. Taat kepada aku selagi aku mentaati Allah dan Rasul. Sekiranya aku sudah zalim, sudah tak betul, jangan taat pada aku.
Ini ucapan Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dilantik menjadi pemimpin, menyampaikan dasar dan konsep yang sama. Inilah yang ditulis oleh ulama-ulama Islam dalam kitab fiqh. Adapun pemerintahan Amawiyah, Abbasiyah, pemerintahan yang zalim selepasnya, ini tidak menjadi satu hujah di dalam ajaran Islam. Penulisan ulama-ulama Islam inilah mempengaruhi demokrasi moden yang diamal di negara barat, di mana orang barat, orang Eropah tak tahu demokrasi moden, tak kenal pemilihan raya adalah hak rakyat menjadi hakim yang adil. Malaikat setelah mereka belajar daripada kitab fiqh Islam. Sebelumnya di England, kalau tak setuju dengan raja, tak setuju dengan Perdana Menteri, pemimpin, tangkap sembelih. Di Perancis juga begitu. Di negeri lain begitu. Mereka tak tahu nak buat perubahan dengan hak dia beri kepada rakyat melalui pilihan raya. Malaikat setelah mereka mengkaji kitab-kitab fiqh politik Islam, maka berlakulah demokrasi moden. Apa yang menarik? Orang Islam sendiri lupa pada ajaran agama mereka. Orang barat menimba daripada ilmu politik Islam. Di negara barat, rakyat diberi hak 5 tahun sekali ataupun berapa tahun sekali untuk jadi hakim, untuk melakukan check and balance, melakukan muhasabah terhadap kerajaan dan pemimpin yang memerintah. Media adalah saksi yang adil, melaporkan kepada rakyat. Kalau pemimpin buat silap, media bebas melaporkannya, rakyat dapat maklumat. Kalau media bohong, buat laporan tak betul, pemimpin boleh jawab, rakyat tahu. Maka rakyat boleh buat keputusan pilihan raya yang adil, mendapat maklumat semua pihak. Kalau pemimpin itu layak lagi memerintah negara, rakyat pilih dia lagi. Kalau dia dah tak layak, rakyat tolak dia. Dan di sana ada pemimpin yang rasa bertanggungjawab. Bila buat silap, buat salah, sanggup letak jawatan. Barangkali saudara baca dalam media, dalam Menteri Jepun, bila ada anak buah dia terlibat dengan rasuah, bukan dia sendiri, anak buah dia terlibat dengan rasuah, Perdana Menteri letak jawatan. Bila berlaku kemalangan dalam perhubungan, kereta api dan sebagainya, menteri yang berkaitan letak jawatan, rasa tanggungjawab. Ini diamalkan dalam masyarakat barat. Seorang pegawai tinggi yang penting dalam kerajaan nak dipilih, pegawai ini disoal oleh jawatankuasa parlimen. Di Amerika nak lantik ketua setiausaha negara, nak lantik setiausaha pertahanan, nak lantik setiausaha keuangan, nak lantik jawatan penting, calon dibawa ke dalam jawatankuasa Senat. Disoal, dia dedah segala perangai dia sejak sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti. Kalau ada perangai dia tak yang buruk. Dalam kitab Islam dikenal al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil, iaitu mendedahkan perangai seseorang untuk memegang jawatan penting, menjadi saksi dan sebagainya. Ini adalah kitab Islam. Tapi orang Islam tak amal. Orang barat amal apa yang ada dalam kitab-kitab Islam ini. Walaupun kita melihat masyarakat barat ni bercelaru dengan hidup bebas dia, tapi dalam masalah kepimpinan negara, pentadbiran negara, mereka cukup hati dan cermat. Mereka ada tanggungjawab. Urusan mahkamah, urusan pentadbiran, urusan parlimen, dipisahkan kuasa di antara satu sama lain untuk menjamin keadilan itu wujud. Dalam negara kita, Malaysia, negara umat Islam keseluruhannya, kita mengalami suasana yang sangat menyedihkan. Di negara kita, pilihan raya sentiasa ramalan, tak tahu bila pilihan raya.
Bulan depan, tahun depan tak tahu. Negara lain dah tahu dah. 4 tahun dah tahu dah. 3 tahun dah tahu dah. Dia punya suara pilihan raya bebas. Di Palestin sebagai contoh, pilihan raya Palestin tahun 2006 tak silap saya. Itu buat SPR untuk buat pilihan raya Palestin. Dibenarkan pemantau luar negara datang. Bila Israel nak campur tangan urusan pilihan raya, mereka nak campur, pihak Palestin nak campur tangan, SPR Palestin cabar nak letak jawatan. Mereka mesti berhak yang bebas untuk kendali perkara yang adil. Malangnya di negara kita ni, SPR berpihak pada parti yang memerintah. Ini sangat malang. Pendedahan, penipuan pelihara dibuat. SPR berpihak mempertahankan. Kalau ada penipuan, dipadamkan supaya jangan orang tahu. Politik wang, rasuah dalam pilihan raya. Rakyat adalah hakim. Hakim tak boleh diberi rasuah. Bukan sahaja pilihan raya umum, pilihan raya parti yang memerintah pun rasuah. Bila dia tahu UMNO dah tentu jadi parti pemerintah, kan dia menguasai segala-galanya, nak pilih pemimpin UMNO, rasuah. Nak pilih ketua bahagian, rasuah. Nak pilih ketua tertinggi pun rasuah. Ini didedahkan oleh pemimpin UMNO sendiri. Bukan kita cakap, orang UMNO cakap. Kalau parti yang memerintah negara rasuah, bagaimana nak kendalikan pilihan raya negara yang umum tak rasuah? Ini penyakit yang kita alami pada hari ini. Bila kita cuba nak dedahkan, nak buat perubahan, kita dituduh dengan macam-macam. Di antaranya, mengapa PAH boleh menyertai himpunan bersih? Ketua bersih Ambega. Ambega bukan Islam. PAH parti Islam. Macam mana boleh pilih Ambega bukan Islam jadi ketua bersih? Kena baca sejarah Islam. Ambega ni dia bukan parti politik. Bukan pemimpin parti, dia tak tandai pilihan raya. Dia tak tandai pilihan raya, dia NGO saja. Cumanya dia menarik perhatian tentang pilihan raya adil. Dia tak masuk pilihan raya. Dalam sejarah Islam, pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendirikan kerajaan Islam di Madinah, dia jadi ketua negara. Nabi sebut satu peristiwa yang berlaku di zaman sebelum dia menjadi Rasul lagi. Dia diajak oleh bapa saudara dia hadir dalam satu majlis di rumah Abdullah bin Jud'an yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin musyrikin Arab yang bukan Islam, bagi mengadakan satu pakatan yang dikenal dengan Halful Fudul. Pakatan Al-Fudul. Pakatan Al-Fudul ini ditubuhkan apabila ada seorang Arab yang datang dari luar Mekah, datang ke Mekah untuk berniaga. Tiba-tiba dia telah dizalimi oleh kalangan pemimpin Mekah. Tidak ada siapa yang menolong dia. Dia merayu, adakah munasabah Mekah tempat dibuka oleh Nabi Ibrahim. Orang Barat kata Abraham Ibrahim yang buka Mekah ini. Ibrahim adalah bapa Nabi-Nabi. Adakah munasabah penduduk negeri keturunan bapa Nabi-Nabi melakukan zalim? Menyebabkan pemimpin Mekah rasa malu. Lalu mereka mengadakan mesyuarat di rumah Abdullah bin Jud'an. Yang hadir termasuklah Abu Talib, Abu Jahal dan lain-lain yang belum Islam semua, belum ada Islam lagi. Lalu mereka mengadakan satu pakatan kerjasama untuk membela siapa yang dizalimi. Kalau ada orang kena zalim, kita berpakat bersatu bertindak terhadap orang yang zalim, bela yang kena zalim. Dikenali Halful Fudul. Lalu Nabi menyebut, sekiranya persefahaman yang seperti ini
diadakan di zaman Islam, nescaya aku menyertainya. Aku menyertainya. Walaupun persefahaman ini dikendalikan oleh orang bukan Islam, tetapi untuk menentang yang zalim, aku menyertainya. Ketika para sahabatnya dizalimi di Makkahul Mukarramah, Nabi suruh sahabat dia berhijrah ke Habasyah. Masa itu Raja Habasyah Kristian Ortodok, Najasyi Azhar, tetapi dia adil. Nabi kata berhijrah ke Habasyah kerana raja dia adil walaupun dia bukan Islam. Di China, dalam sejarah China, kerajaan Islam tak berperang dengan China. Sejak zaman Nabi, zaman Khulafa' Rashidin, zaman Amawiyah Abbasiyah, tak berperang dengan China. Kenapa? Kerana China di masa itu memberi hak kebebasan beragama, hak untuk bekerja. Bahkan ada kalangan dinasti China yang melantik orang Islam jadi menteri, orang Islam jadi gubernur, orang Islam jadi gubernur bank negara. Zaman pemerintahan Kublai Khan. Kublai Khan ialah seorang raja Cina berketurunan Tatar. Tatar ni satu suku kaum Mongolia yang ganas, terkenal dengan ganas. Dia menyerang Baghdad, membunuh beramai-ramai, menakluk China. Kublai Khan menjadi raja Tatar yang memerintah negeri China. Apabila Holako yang menakluk Baghdad melakukan kezaliman, melakukan pembunuhan beramai-ramai, menyebabkan berlakunya tindak balas orang Islam, kaum Tatar dikalahkan, Holako jatuh di Baghdad. Lalu Kublai Khan mengambil pendekatan secara lembut dengan melantik orang-orang Islam yang berakhlak dengan akhlak Islam, yang dianggap baik dan adil, memegang jawatan tinggi dalam pemerintahan Kublai Khan. Inilah keterbukaan yang ditunjukkan oleh Islam. Maka di atas konsep inilah PAS pernah mengadakan persefahaman dengan UMNO tahun 70. Pernah mengadakan persefahaman dengan 46 tahun 90. Dan sekarang mengadakan persefahaman Pakatan Rakyat. Tahun 70 berlaku peristiwa 13 Mei masa itu. Pergaduhan kaum. Ramai rakyat jadi korban. Masa itu Tun Razak ajak PAS masuk kerajaan campuran. PAS bersedia masuk kerajaan campuran dengan syarat PAS mempunyai identiti dia, syakhsiah dia sendiri dalam kerajaan, bukan komponen perikatan, tetapi parti yang tersendiri, yang boleh bangkang dalam kerajaan, yang boleh bertindak dalam kerajaan sebagai pembangkang. PAS diberi hak untuk membuat perubahan yang adil, melaksanakan Islam dalam kerajaan di masa itu. Tun Razak terima. Maka PAS masuk kerajaan campuran. Tahun 74 ditubuhkan Barisan Nasional. PAS menunaikan tanggungjawab masa dalam Barisan Nasional dulu, dapat merdekan keadaan. Walaupun di masa itu pemimpin UMNO cemburu terhadap PAS. PAS telah berjaya melahirkan pemimpin yang tak rasuah, pemimpin yang tak menipu, pemimpin yang dapat mempengaruhi pegawai kerajaan di masa itu. Mengikut perjanjian, tiap-tiap negeri mesti membenarkan PAS bertanding di atas nama Barisan Nasional. Tapi ada negeri yang tak benar PAS masuk. Ada negeri yang tak benar faedah bagi orang PAS, tak mau bagi tempat dalam PAS. Bukan kerana apa? Kerana PAS telah berjaya menunjukkan kepimpinan yang bersih dalam masa kita menyertai kerajaan tahun 70-an sehingga akhir 80-an. Tahun 78
dia terajang daripada Barisan Nasional. Melalui Istiadat Darurat di Kelantan, kita ditumbangkan PAH bersendirian. Tahun 82, tahun 90, PAH bersama dengan Semangat 46, bersama dengan CCC dan lain-lain, bersama dengan parti lain. PAH bukan parti degil, parti kekah pada. PAH boleh bincang, boleh berkira, tapi mesti bincang dengan adil, bincang dengan baik, bukan bincang untuk menipu. Bincang dengan ikhlas, bincang untuk menyelamatkan negara, bukan bincang untuk nak mengenyangkan perut masing-masing. Perut mesti dikenyang, kita tak nafi, tapi jangan menipu. Menipu tak boleh, rasuah tak boleh, tak boleh. Bersama 46 tak mampu berundur. Bersama dengan Pakatan Rakyat, PAH telah berjaya mentadbir negeri Kelantan. Kemudiannya Terengganu. Masa kita merintah Kelantan, Barisan Nasional tidak menunjukkan sikap federalisme, konsep yang diperlembagaankan. Dia tak iktiraf kemenangan kita di Kelantan. Dia tubuh JKK, tubuh pentadbir negeri sendiri, mengikut perlembagaan. Ada bidang kuasa negeri, ada bidang kuasa pusat. Bidang kuasa negeri pusat tak boleh campur. Bila rakyat pilih kerajaan negeri, di sana ada urusan kerajaan negeri yang dipilih oleh rakyat. Tapi Barisan Nasional tak peduli pada keputusan pilihan rakyat. Dia tubuh pengurusan dia sendiri. Walaupun rakyat tak pilih dia pengikat negeri, dia langgar perlembagaan. Dia tak peduli. Kempen pelabur-pelabur jangan pergi Kelantan, skak Kelantan, peruntukan kewangan yang wajib diberi mengikut perlembagaan dilewatkan sehingga bulan 12 supaya rakyat Kelantan tak boleh bayar gaji, tak ada duit. Alhamdulillah kita boleh merintah Kelantan sehingga hari ini. Kita mampu dengan jimat cermat, keikhlasan Tok Guru Mursyid Am kita, didukung oleh rakyat Kelantan walaupun menghadapi kesusahan dan kepayahan. Rakyat Kelantan adalah orang Melayu yang paling baik ekonominya dibanding dengan rakyat negeri lain. Rakyat Kelantan rakyat yang bermakluman, yang mendukung kerajaan negeri dia walaupun media duduk hentam dia habis-habisan. Boleh bertahan 20 tahun. Kita menang Terengganu tahun 99. Kita dapat kuasa. Dia tak iktiraf juga. Dirampahnya minyak, royalty petroleum dirampah. Mengikut perlembagaan 5% mesti beri pada negeri. Bila kita ada duit, kita boleh kendalikan negara berkebajikan sebagaimana yang kita cakap. Kita hapuskan tol. Kita sebut dalam buku jingga nak hapuskan tol, ni bukan cakap saja. Kita pernah hapuskan tol di Terengganu kerana ada hasil minyak di Terengganu. Kita hapuskan cukai pintu rumah kediaman, rumah komersial saja yang ada cukai. Kita hapuskan cukai peniaga kecil. Banyak kita buat kerana kita ada duit di Terengganu. Kita nak salurkan keuangan nak bantu negeri lain kalau kita merintah. Nak laksanakan konsep negara berkebajikan. Nak wujudkan hospital percuma untuk orang-orang miskin. Bukan hospital berbayar. Orang kaya boleh bayar, orang miskin dibantu dia. Orang kaya bayar keuntungan daripada hospital membela orang miskin. Ini kita nak buat begitu. Nak buat lebuh raya, tolnya diturun, dihapuskan. Dia rampah minyak. Dia tak hormat federalisme yang diapalkan. Bahkan bukan federalisme Pantai Timur, termasuk Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak, rakyat diperbodohkan. Rakyat paling miskin di Sabah dan Sarawak, hasilnya paling banyak rakyat paling miskin. Merintah dengan penyelewengan. Siapa tak tahu bagaimana pertahanan negara rapuh, beli senjata second hand, senjata rasuah, senjata tak mampu nak mempertahankan negara kalau dia serang oleh musuh.
Kapal selam, ada kata tak boleh menyelam. Ada kata tak boleh menyelam lama. Beli kapal terbang, buruk, tak boleh terbang. Macam-macam cerita. Penyelewengan. Tapi rakyat boleh undi dia juga. Boleh sokong dia juga. Kenapa? Rakyat dia perbodohkan. Rakyat ditipu. Kerana media tidak diberi peluang untuk memainkan peranan menjadi saksi yang adil, untuk menyedarkan rakyat menjadi hakim yang adil dalam masa pilihan raya. Sekarang bila kita nak dedah penyelewengan pilihan raya, dan banyak yang terdedah, dia tutup supaya rakyat tak tahu. Dia tutup dengan isu Mak Indra. Isu Mak Indra ni 60 tahun dulu dah. Mak Indra dia dah mati. Tak ada dah. Tak boleh mengundi dah Mak Indra ni. Tak boleh mengundi dah. Mak Indra ni bukan ahli PAS. Dia bukan ahli PAS Mak Indra ni. Kita tahu. Dia timbul kerana isu ni. Tujuannya apa? Nak tutup isu yang sebenar. Isu penipuan pilihan raya. Isu kenaikan harga barang. Di negara lain, kalau harga ruti naik, rakyat protes. Rakyat protes. Rakyat buat bantahan. Kerana kerajaan ada buat silap, tak betul. Apalagi negara kita ni, hasil bumi dia subur. Semua alam dia ada. Tenaga manusianya ada. Bagaimana kita tak mampu nak mengeluarkan keperluan negara, makanan dan seumpamanya. Menunjukkan di sana ada tempat tak betul. Ada kesilapan. Kalau kerajaan buat silap, kerajaan tak betul, rakyat boleh hukum dalam masa pilihan raya. Sekarang macam mana rakyat nak hukum melalui pilihan raya? Kalau rakyat tak boleh mengundi dengan betul. Kalau mengundi dengan betul pun ada pengundi hantu, pengundi gaib yang boleh keluar dalam masa pilihan raya. Boleh mengundi acak kali, macam-macam cerita. Rakyat yang miskin ditipu RM50 untuk 5 tahun. Tak tahu nak buat apa, tak boleh berfikir. Patutnya orang yang tak tahu fikir, kita tolong dia boleh berfikir. Orang yang tak tahu mikir, ditipu dia jadi bodoh sampai bila-bila. Inilah yang didedahkan oleh Quran. Fir'aun, Haman dan Qarun, Tuhan sebut dalam Quran. Fir'aun ialah ketua negara. Haman Perdana Menteri, ketua setiausaha negara. Qarun adalah orang korporat. Orang korporat bagi duit kat Fir'aun untuk menangani hati rakyat sokong dia. Bila Fir'aun boleh memerintah lagi, Fir'aun bagi projek pada Qarun. Sama je yang Quran sebut. Bila pilihan raya, kalangan yang Qarun ni bagi duit pada Barisan Nasional untuk menang pilihan raya. Sekarang ni dengan cerita dah bagi duit. Kita pungut dengan kilat je. Dengan kilat bolehlah 20,000. 20,000 mujur. Biasanya 2,000, 3,000 je. Dia orang bagi sampai 300 juta. 500 juta bagi untuk beli undi rakyat. Lepas pilihan raya, bagi projek. Projek pula terbengkalai. Projek pula berlaku macam-macam. Jual barang, naik harga barang. Dia dapat untung, rakyat dibebankan. Rakyat diperbodohkan. Tuhan menyebut, وَنَادَى فِرْعَوْنَ فِي قَوْمِهِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ. Fir'aun berkata, wahai rakyat negeri Mesir, tidakkah aku yang bagi kemudahan-kemudahan saliran air yang masuk ke kebun-kebun? Aku yang bagi, kamu tak nampak? Nabi Musa boleh bagi apa? Nabi Musa cakap tak boleh bagi apa? Nabi Musa tak merintah, nak bagi apa? Kita tak merintah lagi, dia bagi kita merintah. Dia kata pemangkang ni cakap saja, memang cakap sajalah, kita tak merintah. Dia dah merintah tapi buat tak betul. Ini masalahnya. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Maka Fir'aun telah berjaya membodohkan rakyat.
rakyat diperbodohkan. Maka kita yang hadir, yang dapat maklumat, yang belajar, yang cerdik, yang profesor, yang macam-macam, mereka yang berilmu ni lah patutnya menyedarkan rakyat. Jangan yang profesor ni tumpang tui menipu rakyat sama. Ini sangat malang. Mereka yang khianat terhadap amanah ilmu, Tuhan bagi cerdik, khianat terhadap amanah cerdik, bagi senang untuk dia, bukan untuk orang ramai. Kita hidup bermasyarakat, hidup bertanggungjawab, pas bersama Pakatan Rakyat, cuba nak memperkenalkan gagasan pemerintahan kita. Sekiranya kita diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin dan percaya bahawa penipuan dan kezaliman tidak boleh mengekalkan kerajaan. Kita nampak dia kuat, dia gagah. Sebenarnya kerajaan yang macam ini tunjangnya tak kuat. Dia boleh jatuh bila-bila masa saja. Tapi Allah menjadikan kejatuhan kerajaan yang zalim dengan perjuangan rakyat yang berani dan ikhlas. Di sinilah tanggungjawab kita. Di sinilah kewajipan kita. Marilah kita bersatu untuk membuat perubahan, bersatu untuk menyampaikan maklumat. Kita kena sedar bahawa majoriti rakyat tak dapat maklumat. Yang hadir dalam majlis ini hanya berapa peratus sahaja. Yang lebih ramai duduk di rumah masing-masing, berdepan dengan TV, berdepan dengan media arus perdana, yang sepanjang masa dan sepanjang zaman tidak memberi maklumat yang terperinci dan adil kepada mereka. Selepas keluar majlis, kita jalankan tugas kita masing-masing, sampaikan mesej kita. Kita tak boleh menang dengan kita melaung di sini sahaja, tanpa turun ke medan. Ayam jantan jangan menyangka dengan sebab kukuknya pajam menyingsing. Bukan dengan sebab kukuk dia, ini sebab peraturan alam yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau peraturan alam, perubahan dalam masyarakat manusia dengan perjuangan, maka kita mesti berjuang untuk membuat perubahan. Berjuang melalui demokrasi, pilihan yang aman. Ini yang kita pilih. Orang lontar kita dengan batu, dengan perkara yang menyakitkan. Jadikan kita laksana pohon-pohon yang berbuah. Kanak-kanak yang nakal melontar pohon itu dengan batu dan kayu. Pohon yang berbuah membalas dengan buah-buah yang berfaedah, yang menyegarkan. Ini tanggungjawab kita. Tanggungjawab ini tidak mudah. Hanya mereka yang sabar saja yang boleh menunaikan kewajipan ini. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, dan bersabarlah kamu dalam perjuangan, dan bertakwa kepada Allah, menunaikan perintah dengan baik, meninggalkan larangan, supaya kamu mendapat kemenangan. Mudah-mudahan kita mendapat kemenangan dengan izin Allah, insya-Allah. Sebagaimana yang kita hajati, mudah-mudahan perjuangan kita diberi hasil, insya-Allah. Cukup sekadar itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.